Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi'sir wa la tu'sir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sinajmahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bermula kita mati, semula Allah tiupkan, Allah bagi nyawa, roh dalam diri kita. Kemudian Allah jadikan sam'a wal absar wal afidah, sam' basar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan perasaan. Qalilan ma tashkurun, sedikit hambaku yang bersyukur, sedikit. Hal keadaan ini mestilah kita ulang berkali-kali agamnya peringatan untuk diri saya dan jemaah sekalian. Apatah lagi dalam perbahasan yang kita bawakan dalam setiap kali perjumpaan kita, yakni dalam perbahasan syarah hakikat kehidupan ini, yakni dalam kehidupan yang sebenar. Walaupun dalam zahir pandangan mata kita, manusia ini, khususlah perbahasan pada kehidupan manusia, itu pada zahir nampak seakan melakukan ketaatan, seakan. Namun hakikatnya, bagi pada hakikatnya, kebenarannya merujuk kepada al-haq, yang Allah Azza wa Jalla. Sedikit yang bersyukur, yakni sedikit yang beramal dengan sebenar-benar dari hatinya. Syukur ni letak di mana? Di hati. Syukur dengan hati. Walaupun terjemahannya dengan melakukan segala suruhan, namun di situ ada perbahasan. Tidak semua suruhan dilakukan dengan kesyukuran. Dia ada timbal balik kat situ. Dia ada istilah perbahasan muhasabah dalam kita merenung keadaan perbuatan manusia ini dalam kehidupan. Adakah kita ni sebenar-benarnya bersyukur? Lalu kalau kita katakan berdalilkan dengan perbuatan, saya dah beramal, tak bersyukur lagi ke? Kalau itu dalilnya, ada dua perbahasan besar yang kita boleh bentangkan untuk kita bincangkan. Yang pertama, kalau rujuk kepada amalan ibadah, dalam perbahasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu buka dalam perbahasan Syama'il Muhammadiyah, dalam bab maja'a fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bab membincangkan ibadah Nabi. Yang pertama hadis Al-Imam Tirmizi letakkan dalam perbahasan itu membincangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melakukan solat, yakni solat sunat, yakni qiyam tahajud
solat sunat. Tapi pada Nabi itu ada takhsis, pengkhususan. Qiyam itu adalah syariat khusus para anbiya. Namun di situ dalam keadaan bengkak kaki. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kenapa beramal sampai begini? Bukankah engkau telah diampunkan? Dosa tak ada. Kemudian dijamin syurga. Kan kita, ni saya guna perkataan kita ni senang nak bahas, tak merujuk kepada siapa-siapa lah, umum. Kita kan faham beramal ni sebab pertama nak dapat ridha Allah, nak jauh daripada kemurkaan. Bila murka dosa, bila redha pahala, syurga neraka. Kan? Clear. Clear tak tu? Tak salah, betul. Itu bukan satu kesalahan. Malah itu ada dalam perbahasan memang Allah suruh kita berharap kepada ganjarannya dan takut kepada azabnya. Persoalannya, nak kait dengan syukur tadi, kata laukana, sekiranya setiap kita dalam masjid ni malam ni, sebelum nak datang tadi, termasuk saya, dapat satu mesej WhatsApp, kod lah, dengan cara apa pun, tahniah, anda telah dijamin syurga, diampunkan dosa. Agak-agak nak terus pergi masjid ke atau patah balik? Agak-agak. Kalau saya lah, patah balik lah. Confirm dah, balik lah. Relax lah, tak apa lagi tuan. Kita ni memanglah beramal sebab takut, tak tahu kita ni memang yaumul akhirah, itu syurga neraka. Itu lumrah manusia dah, fitrah gitu. Tapi nak bicara syukur ni, syukur. Adakah kita nak terus? Tahu dah. Sebab apa? Nabi kata, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Bukan soal dosa diampunkan, pahala dijanjikan, syurga dijanjikan, tapi nak berterima kasih sebab Allah hidupkan. Dah lah Allah hidupkan, bagi syurga pula tu. Ampun dosa, lagilah beramal. Patutnya begitu. Itulah maqam para anbiya. Nah, melangkah kita kerana apa? Kerana rasa syukur. Tapi Allah kata sedikit yang bersyukur. Mungkin beramal, dia nisbah kepada aku banyak amal. Itu hati-hati juga. Ini dalam perbahasan tasawuf pula. Dalam hakikat kehidupannya ada dua perbahasan sudut pandang disiplin ilmu yang kita kaitkan dengan tauhid dan tasawuf. Tasawuf itu adalah membersihkan dari sifat mazmumah dan memasukkan, mengisi dengan sifat mahmudah. Antara itu sifat mazmumah yang kita nak jauhkan, ujub, rasa takjub. Beramal boleh banyak beramal tu terus nisbah banyak amal. Walhal banyak kali beramal, banyak kali tu bukan banyak amal, sebab nak buat banyak kali tak tahu yang mana satu jadi. Dia kena faham macam itu. Dia bukan sebab berapa kali baca zikir 1 juta kali tak lari sampai sebut 1 juta kali tak lari campur-campur semua 1 juta kot. Bukan soal 1 juta tu, kenapa kena ada bilangan sampai kadang-kadang siapa yang mengikut tarekat tertentu dengan mursyid yang mendapat ijazah sampai 10,000. Kenapa kena sampai begitu banyak kali? Tahu hati kita ni bolak-balik. Kejap ya, kejap kadang-kadang datang rajin, kadang-kadang datang malas, kadang-kadang ya itu, kadang-kadang kadang-kadang tu banyak. Jadi nak tetapkan itu, maka kena latih tubi, latih hari-hari, lagi buat solat. Lagi 5 waktu tak boleh nak genggam. Jadi ni banyak kali buat, bukan bermaksud banyak amal. Malah Allah SWT itu tidak perlukan amalan kita, istighna. Allah sifatnya tidak perlukan makhluk. Amalan tu bubuh kat kita balik. Bubuh kat kita. Allah tak perlukan amalan kita. Buktinya hujah kedua perbahasan, iblis. Amalan dia bukan ratus tahun, bukan 1000 tahun, mungkin juta tahun. Tetapi kerana sikap perangai dia terbongkar bahawa hatinya tidak beramal dengan syukur. Rupa dalam hatinya ada takabur, bukan syukur, takabur pula. Orang suruh membesarkan Allah, dia besarkan diri. Orang suruh takbir. Kadang-kadang last kuliah saya akan tutup dengan takbir. Allahu Akbar.
supaya nak bagi runtuh dalam hati, mudah-mudahan ada sifat takbur. Orang suruh takbir, dia takbur. Takbir, takbur, sipir cuma sekalian. Kena takbir, Allahu Akbar, dia luruh, jatuh semua sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan takbir Allahu Akbar ni memang untuk khusus manusia cuma sekalian. Malaikat dengan jin itu tasbih tahmid saja. Dalilnya suratul Baqarah ayat 30. Qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi. Nampak? Tak cukupkah kami ni yang dah bertasbih, bertahmid? Saya ulang ni supaya kita seringkali capture balik, recall. Oh, kerja malaikat ni keseluruhan, walaupun ada 10 yang wajib kita imani tu kan, tapi keseluruhannya tasbih tahmid. Dengan hurufnya kita maklumnya tasbih dengan kalimah kita subhanallah alhamdulillah, tapi kita tak dengar lah dengan bilafzinya macam mana, tapi dalilnya itu tasbih tahmid. Kalau tengok seluruh kejadian yang lain selain daripada malaikah dan jin, batu, kayu, pasir, apa seluruh lah. Wa ima binatang berkaki 4, lembu, kambing, termasuklah khinzir. Binatang kan semua buat apa? Tasbih di langit dan di bumi. Wallah, dalilnya surah Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih seluruh yang berada di langit. Yang kita tengok sekarang ni belum langit lagi, baru atmosfer. Belum langit pertama lagi. 7 petala langit semua bertasbih. 7 petala bumi. Kalau kita pergi tengok orang duk kaji laut kan, laut dalam. Saintis pun tak tahu berapa dalam lagi laut. Sebab tak ada alat lagi boleh masuk lagi dalam, tekanan tinggi. Punya dalam je Allah Ta'ala alam. 7 petala bumi semuanya bertasbih, bertahmid, tambah satu malaikat dengan jin. Masuklah waktu tu iblis. Manusia yang sampai boleh jadi khalifah ni, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Situ datang takbir. Jadi kita sebagai khalifatul fil ard yang mengungguli seluruh kejadian yang lain, diketuai oleh para anbiya, para rasul, itu bagi Nabi Muhammad SAW itu tasbih, tahmid, takbir, 3 sekali. Nah, si iblis ni patutnya nak bubuh ke sini sebab 2 ciptaan ini yang Allah pertanggungjawabkan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nampak? Aku penuhkan neraka jahanam itu di kalangan manusia, jin dan manusia. Makna kata jin ni memang bangsa yang tetap ditaklif, dipertanggungjawabkan. Masuklah dengan si Azazil itu. Ini perbahasan kita ni maksudnya perbahasan untuk memahamkan tentang kehidupan yang mana keseluruhan itu akan memberi kesan kepada amalan yang kita dah faham nak buat. Solat pejam mata tentang boleh faham. Seluruh amalan syar'iyah, lahiriah itu kita boleh faham. Tapi yang kita bimbang salah faham dalam kefahaman yang lebih besar. Kefahaman yang lebih besar ni dalam diam dia jadi api dalam sekam. Hati-hati. Seumpama perbahasan iblis ini, dalam diam jadi iblis. Ingatkan beramal kemahiran. Sekali datang ujian, maka terbongkar apa yang ada di dalam hati. Apa dalam hatinya? Tak ada syukur, yang ada takbur. Karena minal kafirin. Itu setara yang bermula taat, jemaah sekalian. Jadi-jadi saja taat Allah buat, berkawan dengan malaikat, tak jumpa lagi maksiat.
Siapa yang merasuk iblis jadi iblis? Sekarang kita ni bergaul terkali. Kalau terkhilaf, ada alasan juga. Ini kerana hasutan iblis. Ini syaitan yang menghasut saya ni. Oh, bolehlah juga pasing dekat syaitan kan. Iblis nak pasing kat siapa waktu itu? Nak salahkan malaikat? Yang menghasut jadi iblis? Takkan malaikat? Nabi Adam AS? Lagi tidak. Siapa yang menghasut dia? Jangan masuk kata, saya nak buat perbincangan. Ni para ulama dalam tasawuf, jangan be comfort. Jangan tu comfort asal selesa, macam lepas. Tak, mas sekalian. Hati-hati. Sebab sifat itu boleh tentu ada pada kita. Perbuatan ia mungkin. Perbuatan ia silakan. Tapi sifat belum tentu. Sebagaimana Allah tentukan kita. Sehingga Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku yang bersyukur. Maka sebelum nak sampai ke tahap itu, perjalanan itu perlukan ada pengharapan. Apa yang nak diharapkan? Diterima amalan. Ya, dengan cara mana? Ya Allah, jadikan aku hamba yang bersyukur. Sejauh mana, sedalam mana kita nampak syukur ini penting? Maka lihatlah kisah pertama tadi, ibadat Nabi SAW yang telah dijamin syurga, diampunkan dosa, beramalnya luar biasa. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Batuk tu bukan batuk dia dah viral kan. Tu tempat cedok air, pam macam gitu. Nak buat apa lagi? Solat je lah. Dia tak ada apa nak buat. Setengah orang cakap macam itu. Nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi katanya? Nyari Allah bagi 5 waktu. Kalau Nabi tak negotiate 50 waktu, siap. 50 waktu itu kau dah negotiate 5 waktu. Itu orang kadang terganggu. Terganggu betul lah. Dah nak maghrib lah. Dalam 7.4 minit maghrib. Sesak lapar kita buat. Yang pergi kuliah tahulah. Bekerja kita buat. Kan? Biasa 7.30 lagi. Maghrib dah. Asar dah. Dia rasa macam terganggu. Bayangkan kalau 50 waktu maksudnya. 50 waktu sehari semalam bagi dengan 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam waktu solat, tolak tidur, tu tolak tidur tu tak tidur. Kalau tolak tidur setiap 15 minit. Contoh bagilah tengok kalau satu waktu 2 rakaat. Ambil qobliyah, ambil ba'diyah. Kan berapa dah tu? Ada pula yang qobliyah, ada ba'diyah. Secara umumnya begitulah. Makna kita tak buat kerja lain, kerja kita solat je. Manusia hari ini dia tidak faham. Mudah-mudahan dengan kita memperhalusi, merenung, ini Allah suruh yatafakkarun, berfikir, merenung tentang kekuasaan aku, supaya lahir dalam hati rasa kehambaan dengan tadi bersyukur tadi. Sebab sifat syukur ini sedikit. Bila sedikit, perbahasannya mestilah kita bawa pada perbahasan yang meletakkan, adakah aku ni hamba yang bersyukur? Kita risau. Kerisauan itulah yang akan memandu arah untuk kita menjaga. Seakan sebagai contoh dalam keputusan, seringkali juga saya jadikan contoh perbahasan. Bila diumumkan keputusan peperiksaan, katalah SPM, kemudian pegawai peperiksaan umumkan keputusan peperiksaan SPM tahun 2025, sedikit yang lulus. Bila keluar satu kenyataan sedikit yang lulus, apa yang tergambar dalam fikiran mak ayah waktu itu? Anak aku ke yang gagal? Dia tak akan kata anak aku ke yang lulus. Bila sedikit yang lulus, ramai yang gagal, automatik cenderung itu, parah ni. Aku ke yang gagal. Kalau Allah kata sedikit yang bersyukur, gagal nak rasa apa masalah? Aku ke yang kufur tu? Allahu Akbar. Tapi kalau dia rasa macam tu, itu chances Allah nak buat dia jadi bersyukur tu tinggi. Tapi kalau dia buat tak tahu, lantaklah sikit ke banyak ke lantaklah apa nak jadilah. Ya tuan, jangan cakap besar. Sedangkan Allah suruh kita berikhtiar
Berenung keadaan kita, nasib kita ni di dunia ni macam mana? Ayyukum ahsanu amala, adakah amal terbaik atau tidak? Tiba-tiba nasib kita itu tidak diendahkan. Ulanglah. Wah, dia konon-konon nak pergi makam berserah pada Allah. Tapi bukan berserah namanya. Dia jadi Jabariyah. Jabariyah. Hati-hati, Jabariyah ni tak nak usaha. Lantaklah terjadi. Kita berserah kepada Allah belaka dia. Berserah kepada Allah. Bila panas tak nak juga duduk tengah panas. Kan? Tengah-tengah panas pandai pula cari kipas. Mana kipas ni? Kalau betul-betul nak berserah tengah panas, duduk tengah hari panas tu. Tak, buat apa ni? Kita serah pada Allah belaka tadi. Pandai pula cari kipas, mana aircon, pot-pot bagusnya. Tiba-tiba dalam keadaan dirinya Allah suruh fikir kedudukan kamu nanti di mana di sisi aku. Sehinggakan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Dalam perbahasan kita dalam bab hakikat kehidupan, dalam bab yang terakhir ini tabligh, ya ini dalam bab yang terakhir ini tabligh ini dalam perbahasan menyampaikan ataupun dalam konteks bermanfaat menjadi hidup yang bermanfaat. Dalam erti kata kita nak letak diri kita ni memahami manfaat itu bagaimana susunan dia. Bermanfaat yang pertama dengan kita mencapai berusaha. Pertama, risaukan kedudukan kita. Sudahkah mencapai hamba yang bermanfaat? Apa hamba yang bermanfaat? Hambanya yang bersyukur. Tidak akan dipanggil hamba yang bersyukur. Sebagai contoh, tidak akan mendapat sifat-sifat yang lain kalau kita bincang secara ibrah. Dia ni penyayang tapi dia kufur. Boleh tuan-tuan? Dia ni penyayang, dia ni penyabar tapi dia kufur. Dia ini kuat sedekah tapi dia kufur. Kufur ni ada dua perbahasan. Kufur yang kecil, banyak ulama syarahkan. Yang khafi atau tersembunyi, atau kufur yang jali, yang besar, sebagaimana iblis kana minal kafirin, yang membawa mereka keluar iman, kafir. Fasik itu yang rosak amalannya tapi fasik, tapi kufur, rosak amalannya, penyayang tapi rosak. Maka tidak bermakna. Sebab itu antara cara muhasabah dalam kehidupan yang kita lakukan ini, adakah bermula ataupun berakhir ataupun bersama. Ada tiga tu. Bermula, berakhir, berserta. Adakah kita melihat kita jadi hamba yang bermanfaat? Itu bagaimana? Bermanfaat apabila mencapai martabat sifat itu. Jadi sifat apa? Sifat hamba yang bersyukur. Adakah kita bermula hidup dengan bersyukur? Bermula beramal dengan bersyukur? Kalau bermula hidup, dalilnya mana? Time tidur. Cuba tengok, buka Syama'il Muhammadiyah. Tengok bab maja'a fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tidur Nabi. Kita tidur, celik mata, apa kalimah pertama yang kita sebut? Alhamdulillah. Padahal tidur dengan masalah. Tidur dengan masalah. Tapi bangun dengan alhamdulillah. Bagaimana nak mentafsirkan perbahasan itu? Itu kata bermula hidup dengan bersyukur. Kenapa? Kerana ulama membahaskan hidup tu saja satu nikmat. Belum lagi yang lain-lain. Dihidupkan itu satu nikmat. Belum lagi yang lain-lain. Celek mata. Bukan perbahasan dia. Hidup lagi. Puasa. Apa nak buat ini lagi? Tahu nak buat. Dia mula bermonolog apa-apa. Lepas tu bangun-bangun. Alhamdulillah. Besarnya nikmat. Nikmat hidup saja tak selesai cerita lagi. Hidup dengan bersyukur itu bermula dengan hidup tadi. Dihidupkan. Tak cukup dengan itu. Cek tengok. Allah. Iman kita. Dalam banyak kalangan manusia atau muka bumi ini pun satu bab kemaskinan. Kadang-kadang ini pun perbahasan yang perlu kita peralusi. Sejauh mana kita melihat iman itu satu nikmat yang besar. Ini sukar. Ini bab tabligh ini adalah bagaimana kita nak
dalam bahasanya nak menggunakan kecerdikan kan daripada fatonah. Ya, sidik amanah fatonah tablik. Soft mas kan? Kaedah kita bahas kehidupan ni soft. Sidik amanah fatonah tablik. Bukan kita merenung, kita tengok hidup, kemudian kita bincang ikut masalah, ikut pengalaman. Bukan semata-mata itu. Kita bincang ikut sifat wajib bagi Nabi SAW. Dalam sebelum tablik, dia ada perbahasan tentang fatonah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah dengan bagaimana? Dengan kita cuba merenung dengan perbahasan yang benar, merenung kehidupan kita. Sebagai contoh dengan iman, nak merenung iman. Apa kefahaman yang kita dah dapat dengan iman? Selama ni kita faham rukun iman, tapi apa hikmah? Kan ilmu dan hikmah, ada dua benda yang kena ada. Ilmu, kita belajar ilmu, rukun iman ada 6, kita faham tak ilmu tu. Tapi hikmahnya apa? Yakni kebijaksanaan yang kita dapat daripada kefahaman rukun iman tu. Pertama, kalau kita lihat mengenal Allah lah, kita ambil nombor 1 lah dalam bab beriman kepada Allah. Kita percaya kepada Allah ni, apa yang kita dapat? Kalau kita lihat kepada perbahasan dunia, tamsil dalam bab dunia jemaah sekalian, kita percaya pada sesuatu perkara itu pasti ianya memberikan benefit kita. Dengan kepercayaan itulah membuatkan kehidupan itu terpandu arah lah. Kita naik flight sebagai salah contoh. Kenapa boleh naik flight? Tak nampak pilot tiba terbang. Orang naik kereta nampak orang bawa. Ini naik ke terbang tak nampak pilot. Harap nak nampak. Kenapa boleh naik? Ingatkan tak ramai naik. Kalau pergi airport bersusun orang. Penuh saja. Berani diorang naik. Sebab apa? Percaya. Percaya naik besi yang diterbangkan. Dapat manfaat kan? Percaya itu percaya kosong tak dengan ilmu? Ya dengan ilmu lah. Kita tengok presentation dia, oh gini. Yang melawak pun dengan ilmu. Seorang pilot ada training dia nak jadi bukan senang, ada jam terbang dia gitu. Dengan ilmu tu dia dapat satu kepercayaan. Manfaat tidak? Manfaat. Okay, kita bawa kepada percaya kepada Allah. Beriman sebenarnya lebih dalam. Percaya itu satu surface. Dia adalah meyakini tentang Allah. Yakin, tasdik. Bila kita bawa kepada percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, boleh tak kita kata cakap begini? Aku percaya kepada beriman, banyak keuntungan aku dapat. Mudah banyak perkara lah. Macam kita cakap tadi, naik kapal terbang, mudah, cepat dia sampai. Oh, senang ada kapal terbang lah ni. Senang. Lagi Mekah pun dulu naik ferry, naik kapal, bukan naik ferry, kapal 6 bulan kadang. Kan dulu sebelum kapal jalan Allah jauhnya. Sekarang 8 jam sampai. Dulu daripada Madinah ataupun dari Mekah nak pergi ke Madinah, naik bas 5 jam, berhenti 6 jam. Sekarang naik train 2 jam sampai. Sekarang ni tak tahu dah siap ke belum. Loop dia panggil, loop. Kalau siapa naik daripada, tak silap daripada Jeddah ke mana, dia pergi shoot, pergi ke Mekah tu 15 minit. Dia meloop, pop, dia lompat, pum, sampai. Mereka tengah buat. Kita pun kata banyak kemudahan. Okey, sekarang ni kita bawa, ini cerita fatonah dan tablik. Boleh tak kita bawa? Bila kita percaya pada Allah itu, ikut ilmu lah. Bolehkah kita kata mudah hidup saya ni? Sebab apa? Sebab saya percaya pada Allah, mudah hidup saya. Ke ada orang mengumut? Ke ada orang kata tahulah hidup ni? Makna kata dia tidak sampai martabat ilmu lah mengenal Allah silap bulan. Sebab kalau dengan ilmu mengenal macam tadi, dengan ilmu belajar, si pilot ada ilmu belajar, boleh bawa ke terbang. Kita ni penumpang, ada ilmu juga. Kita boleh dapat manfaat. Tiba-tiba pencipta Allah, kita bincang tentang Allah, apa yang kita dapat bila percaya pada Allah? Dunia dapat apa? Dunia. Contoh. Adakah kita boleh bagi kesimpulan yang solid? InsyaAllah. Ada. Sebenarnya. Okay, baik. Jadi, itu dalam bab fatonah merenung dan nak bawa kepada tablik. Jadi manfaat.
Adakah kita mampu mendapat manfaat dan kita boleh menzahirkan manfaat itu? Itu bermaksudnya. Yakni menjadi orang beriman itu merasai betapa besarnya keberuntungan sehingga kita bermanfaat kepada manusia lain tanpa ada berkira-kira. Itu maksud dia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada hamba-hambaku sebagaimana aku yang berbuat baik kepada kamu. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ulama-ulama terdahulu, terutama dalam golongan kaum Ansar, Muhajirin dan Ansar. Mereka kalau dalam berbuat baik ni, Masya Allah, tak takut miskin, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia mengenal Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Yakin dia, sehingga kan dalam hadis Nabi kata, tak susah tolong orang. Hari ini ada pula yang mengatakan, saya susah ni sebab saya tolong orang. Wallahu a'lam. Kita bagi lalu azan, kemudian kita buat kesimpulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم
والصلاة على سيدنا محمد وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang banyak muliakan Allah SWT. Khair. Sambung sikit untuk kita buat kesimpulan dalam 5 minit insya-Allah. Baik. Maka sedang banyak muliakan Allah SWT. Dalam perbuatan itu tadi kita melihat di situ adanya perbahasan tentang bermanfaat dalam beramal, dalam melakukan suruhan Allah SWT itu bukan hanya dengan satu suruhan yang hanya melibatkan diri kita semata-mata dengan Allah Azza wa Jalla, ini hablum minallah, namun di situ dilengkap dengan hablum minan nas. Sebagaimana iblis itu dia memang berjaya kepada hablum minallah, tetapi dia gagal dalam hablum minan nas. Namun hablum minan nas itu terkait apa? Kerana kedua-duanya untuk melihat bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti dilihat pada bagaimana dia melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah kepada hamba-hambaku sebagaimana aku yang berbuat baik kepada kamu. Di sini saja banyak perkara yang perlu diluruskan sehingga kita menjadi orang yang pertengahan, wasata. Wasata pertengahan ini bermaksud dia tidak cenderung dalam keadaan melakukan itu. Contoh, dia bermanfaat menolong orang sebab dia senang. Sebab dia senang. Walau dia menolong orang sebab Allah suruh, bukan sebab dia senang. Atau bukan sebab dia nak senang, dia susah, lalu dia tolong orang, mudah-mudahan dia boleh senang. Tak juga begitu. Sebab ada perbahasan, kalau kita nak selesai masalah, Nabi kata mafhum hadis, selesaikan masalah orang. Kita fikir balik, macam mana nak selesai masalah orang? Aku pun ada masalah. Itu cara kita fikir. Tapi Islam, Nabi ajar kalau nak selesai masalah, selesaikan masalah orang. Tak masuk sipil. Aku tengah serabut nak selesai masalah orang. Ini perbahasan yang mana unik, hebat masalah. Dan masalah kita diselesaikan oleh Allah. Jarang. Okay. Kita pun nak berapa nak faham, kita tengok dalam perbahasan tamsil. Contoh, kita bekerja dengan satu agensi. Agensi itu nakkan kita. Agensi katalah unit khas mana-mana ke lah, tak terlibat dengan mana-mana badan beruniform lah katalah. Dia nak kita, tapi kita ada beberapa urusan yang lain. Dia kata apa? Kau berkhidmat lebih dengan aku. Segala masalah kau aku take care, aku jaga. Keluarga engkau, masalah engkau, kalau engkau ada hutang aku bayar. Yang penting engkau kena involve kerja aku. Itu maksudnya. Jadi masalah dalam berurusan yang mungkin manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ini sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat pada manusia lain. Dengan dimulakan dengan sifat tadi, dengan rasa bersyukur, lalu dia nak memberikan syukuran itu dengan amalan yang kita lakukan secara khususnya. Kemudian kita nak melakukan amalan yang disuruh oleh Allah secara hablum minan nas. Kemudian di situlah kita bangunkan dengan begitu yakin bahawasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah suruhannya. Lalu kita akan menyampaikan, yakni melakukan. Menyampaikan ini dengan maksud kita melakukan, kita sampaikan kebaikan itu, tabligh. Kita sampaikan kebaikan itu kepada sesiapa saja yang Allah bertanggungjawabkan kepada kita. Tanpa kita memikirkan timbal balas balik daripada apa yang aku dapat daripada dia. Kerana kita yakin bahawasanya Allah SWT yang menjamin kebaikan itu, dan Allah SWT yang terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka kita ni ibarat macam dah termakan budi, dah termakan modal. Nak terima kasih dengan Allah, maka Allah suruh berkhidmat, berbuat baik dengan hamba-hambaku. Tidak kira siapa. Tidak kira siapa yang masalah. Dalam ayat ni tidak kira siapa. Maksud kata melakukanlah kita dengan sebaik-baiknya. Lalu kita yakin dengan perbuatan kebaikan itu akan diganjarkan dengan ganjaran yang sebaik-baik. Maka itulah yang dinamakan dalam perbahasan dalam hadis penutup ini, yakni dalam satu riwayat pada Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ajari aku suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahada ghairak. Qal, kata Nabi SAW, kul
amantu billah summastaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Maka di situ kita melakukan kehidupan ini dengan suruhannya yang mengatakan aku beriman kepada Allah, lalu aku istiqamah berbuat kebaikan tanpa ada dakwa-dakwinya. Kita ni dapat apa, orang tak terima kasih, orang tak ingat, orang tak itu, tak ada cerita pasal orang dah. Kita buat ni sebab Allah dah buat baik dengan kita, lalu kita berbuat baik dengan orang. Itu aturan dia. Wallahu alam. Kita akan sambung pada perbahasan akan datang dalam kita menyambung perbahasan lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Huraian daripada perbahasan hakikat kehidupan dalam bab lisanul haq, insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menggunakan perbahasan pada malam. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qali hadza wa sallallahu wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kufar dan salatul asr. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah